daripada kumpulan Seri Petani. Sedapnya. Rasa macam balik kampung. Betul ke? Memang kampung kan. Rebana Ubi. Rebana Ubi. Itu dia dengan lagu ni, lagu tradisi ni. Lagu tradisi Kelantan. Saya selalu dengar kalau ni dalam Dikir Barat dah. Dikir Barat pun ada kan. Ataupun majlis-majlis kahwin yang gunakan silat dan sebagainya. Ya, dan itu sebenarnya kita akan bersama dengan mereka seketika nanti. InsyaAllah. Kita kena sabar dulu sebab sekarang ni kita ada diskusi Raudah. Kita akan bersama dengan Datuk Serpudin Muhammad iaitu Timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Assalamualaikum Datuk. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Baik belakang tu? Baik belakang. Boleh kecek Kelantan Datuk? Boleh. Datuk, Alhamdulillah. Terima kasih pertamanya kami ucapkan sudi bersama dengan kami. Jadi hari ini mungkin kita nak ceritakan sikit kepada penonton Nasib Mak Kopi O dan juga warga Kelantan sendirilah. Oh, kecek Kelantan tu. Kecek Kelantan, merah kita tunjuk kecek Kelantan. Jadi campur boleh lah. 3 bitar. Tak togok budu habis lagi. Okey. Datuk, kita tanya soalan pertama. Apakah antara fungsi dan juga peranan Maik di Kelantan ni sebenarnya, Datuk? Silakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya bagi pihak Maik lah mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada Maik khususnya untuk muncul dalam perkumpulan Raudah di Kota Baru pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, memanglah Maik sejak dari penubuhannya melampaui 100 tahun yang lalu merupakan sebuah institusi yang cukup penting dan cukup signifikan kepada masyarakat negeri Kelantan khususnya dalam menjaga hal-hal keagamaan dan juga kebajikan rakyat negeri Kelantan. Ini adalah sejajar dengan penubuhannya sebagai untuk membantu Kubah Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai ketua agama di negeri ini. Okey, baik. Kalau kita bicara tentang baru-baru ni Kelantan ditimpa dengan musibah banjir kan. Mungkin peranan Maik sendiri dalam proses pemulihan mangsa-mangsa banjir di negeri Kelantan sendiri. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit kepada kami. Ya, sebagaimana kita sedia maklum pada akhir tahun lepas dan awal tahun ini Kelantan ditimpa banjir yang cukup besar. Maik bersama-sama dengan agensi-agensi yang lain sama ada di peringkat persekutuan, peringkat negeri dan bersama NGO-NGO lain juga terpanggil untuk sama-sama membantu sedaya upaya yang boleh untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Sememangnya kita seawal lagi kita terlibat dalam memberi bantuan, memberi makanan kepada mangsa-mangsa banjir yang dipindahkan di tempat pusat pemindahan. Tapi sekarang ini kita lebih lagi menumpukan kepada soal-soal pasca banjir, iaitu Maik telah memperuntukkan sebanyak 32 juta daripada wang zakat untuk membina rumah, membaiki masjid, untuk memberi bantuan perubatan dan juga bantuan-bantuan one-off. Jadi pada sekarang ini kita sedang melaksanakan pembinaan rumah-rumah yang di Jajahan Kota Baru, Pasir Macang dan juga di Gua Musang. Dan kita juga terlibat dalam membina rumah transit untuk mangsa-mangsa yang berada di bawah kemah di Kuala Kerai. Alhamdulillah, kalau itu dah dapat dilaksanakan. Itu saya kira sesuatu yang saya kira cukup baik dan juga orang kata rakyat Malaysia ni, negeri Kelantan ni sangat bertuah kerana kerajaan negeri dan juga Maik membantu dengan kata sedaya upaya membantu mereka supaya nasib mereka terbela, Fakrul. Saya tertarik Datuk cakap tadi pasal rumah transit tu kan. Sebab ialah dia nak buat rumah baru memerlukan proses yang panjang kan. Jadi mungkin boleh kongsikan di mana terletaknya rumah transit tu. Dan kalau sekarang ni berapa unit dah ada? Sebenarnya rumah transit yang Maik bina adalah di Jajahan Kuala Kerai. Yang kita bina adalah sebanyak dalam 37 unit yang boleh menempatkan 37 buah keluarga. Dan sebenarnya ini adalah untuk memberi kemudahan kepada mereka yang terpaksa tinggal di kemah-kemah. So seboleh-bolehnya kita cuba membantu mereka yang tinggal di kemah-kemah ini berpindah ke tempat yang lebih selesa sedikit sementara mereka menunggu rumah-rumah baru yang sedang dan akan dibina oleh pihak tertentu. Okey, Alhamdulillah. Maksudnya terbela lah dan terjawab lah hari ini tentang masa-masa banjir. Dan mungkin kita difahamkan mungkin ada lagi yang di sana masih belum dapat bersama. Mungkin tindakan Maik selepas ni kan berikan mereka kata apa, cukup tak nak menampung bantuan ataupun macam mana pandangan Datuk? Sebab saya difahamkan ada lagi yang masih tidak ada tempat tinggal. Macam mana pandangan Datuk?
Yalah, sebenarnya MAIC bukanlah satu pihak yang berautoriti untuk menceritakan segala-galanya mengenai banjir. Saya rasa ini pihak-pihak kerajaan dan pihak tertentu. Cuma yang kita dapat faham, yang kita dapat maklum mengenai dengan penempatan-penempatan sementara itu telah pun disediakan. Tinggal lagi mereka mempunyai pilihan sama ada mereka nak tinggal di kemah ataupun mereka ditinggal di pusat-pusat yang telah disediakan utamanya macam di Jajahan Gua Musang. Jadi saya rasa mereka mempunyai pilihan sebenarnya. Kerajaan telah pun mengambil tindakan untuk seboleh-bolehnya untuk tiada lagi mereka tinggal di bawah kemah. InsyaAllah. Sekurangnya meringankan beban. Meringankan beban. Baik, Datuk. Dari segi pendidikan, bagaimana peranan MAIC pula dalam bidang pendidikan, terutama sekali kepada mangsa-mangsa banjir yang saya kira mereka cukup terjejas dengan bencana yang melanda negeri Kelantan pada hujung Disember tahun lepas? Ya, kita juga mendapat maklum mengenai banyak sekolah-sekolah, sama ada sekolah Jabatan Pendidikan dan juga sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan yang mengalami kerosakan yang ketara dalam banjir. MAIC telah menyumbang agak banyak wang daripada zakat untuk memberi bantuan kepada sekolah-sekolah dan juga kepada sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan. Utamanya untuk memberi peralatan-peralatan yang musnah. Dan kita juga telah membekalkan beberapa buah komputer kepada sekolah-sekolah tertentu yang mana komputer lab mereka telah musnah. So kita juga telah membekalkan beberapa buah komputer kepada sekolah-sekolah di Jajahan Gua Musang sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, Datuk, perancangan masa depan mungkin boleh kongsikan MAIC ada perancangan untuk majukan lagi kutipan zakat ke ataupun pendidikan ke, mungkin boleh kongsikan? MAIC sebagaimana saya sebut tadi telah 100 tahun umurnya lebih dan perkembangan MAIC cukup membanggakan. Daripada peranan sebagai konvensional, sekarang kita telah berkembang kepada aspek-aspek pendidikan. Misalnya dari segi MAIC telah mengadakan jawatan kuasa pendidikan untuk membincang apakah bentuk-bentuk pendidikan yang boleh dilaksanakan oleh MAIC, terutamanya kepada golongan-golongan asnaf. Sebagai contoh, sekarang ini kita telah mengambil pelajar-pelajar cemerlang untuk dihantar ke universiti-universiti dan juga menghantar ke kolej-kolej tertentu untuk persediaan A-level, di mana pelajar-pelajar yang cemerlang ini akan dihantar dihantar ke overseas untuk meneruskan pelajaran mereka di peringkat tertinggi. Begitu juga kita menumpukan kepada latihan-latihan kemahiran, di mana kita telah menghantar ramai asnaf-asnaf yang berminat dalam bidang otomotif, dalam bidang hospitality, di mana kita telah menghantar ke beberapa kolej di Malaysia ini. Alhamdulillah, itu antara usaha yang cukup mulia dan saya pasti adik-adik rumah tu belajar molek. MAIC akan tolong kat mana boleh. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Baik Datuk. Kita tengok di TV tadi pun ada kolej universiti, ada juga Mahat Tafiz. Satu peluang yang kena rebut tu. Ngaji molek. Ngaji molek, ngaji pandang MAIC tolong sangat boleh. InsyaAllah. Baik Datuk, kita juga nak tanyakan antara pandangan Datuk mengenai Raudah di Hatiku, kerjasama antara MAIC dan juga TV9 ke Kelantan hari ini. Kita tengok meriah orang Kelantan semua beri sokongan terhadap program ini. Apa pandangan Datuk? Ya, saya menunjukkan tahniah lah sebenarnya sebab kerjasama ataupun sinergi di antara Raudah, di antara TV9 ataupun Media Prima Berhad bersama dengan MAIC ini cukup memberi makna. Sudah tentu kerjasama ini memberi faedah kepada kedua belah pihak. Pada MAIC, ianya sudah tentu dapat mewar-warkan peranan dan juga aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan untuk membantu masyarakat yang masyarakat tertentu di negeri Kelantan. Dan saya harap program ini terus disemarakkan di tahun-tahun hadapan, insyaAllah. Boleh mari pula lah. Boleh mari pula, insyaAllah. Okey Datuk, harapan kita pun dah sampai ke penghujung. Terima kasih Datuk. Tapi mungkin sebelum kita melabuhkan tirai berbicara kita ni, harapan Datuk sendiri mungkin kepada kami ataupun kepada rakyat Kelantan, silakan. Okey, saya pertamanya nak mengucapkan terima kasih kepada pembayar-pembayar zakat lah. Sebab untuk pembayar zakat telah banyak menyumbang kepada MAIC dan MAIC secara bersungguh-sungguh untuk mengagihkan
wang-wang zakat yang dibayar kepada Mak Aid kepada golongan-golongan asnaf 8 yang dia telah ditetapkan. Dan saya juga mengambil peluang di sini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada TV9 yang telah banyak bekerjasama dengan Mak Aid. Bukan sahaja dalam program Raudah, tetapi juga dalam program Mesra Mak Aid dan mana-mana program yang diadakan di Kelantan ini. Saya rasa ini amat-amat membanggakan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Itu dia. Terima kasih kita nak ucapkan kepada yang bahagia Datuk Haji Serpudin Muhammad, Timbalan Di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Mak Aid sudi bersama dengan kami. Terima kasih Datuk.